Okey, baik kelas. Kamu tolong cari kawan-kawan kamu yang belum masuk lagi. Just panggil je lah. Cikgu tak paksa pun hari ni. Sebab hari ni hari Sabtu. Tapi kalau boleh tolong ingatkan. Kita ingatkan sekali saja. Kalau mereka tak nak masuk tak apa. Cikgu bagi masa lagi 2 minit lah. Lepas 10:34 cikgu akan mula. Okey, baik. So kita mula kelas. Assalamualaikum dan selamat pagi. So cikgu harap hari ni kamu boleh bersedia dan semangat untuk kita nak sambung lagi topik kita. Sebab apa cikgu nak sangat ganti kelas kerana cikgu kalau boleh nak habiskan cepat chapter ni supaya kita boleh sambung chapter 7 kerana chapter 7 tu banyak. Dia adalah sambungan daripada 3/4 sukatan serakan. Jadi kita nak kena lukis graf. Jadi banyak benda kita nak belajar dan dia akan take time. Jadi cikgu punya perancangan lebih kurang dalam bulan 9, 10. InsyaAllah bulan 10 kita akan habis semua bab dan kita akan mula buat ulang kaji. Kita dah buat ulang kaji dan kita akan memperbanyakkan ulang kaji. Kemudian kita akan tengok kepada set soalan pula. Okey, so hari ni cikgu sambung. Masih lagi kita duduk bawah nisbah trigonometri. Masuk part yang ketiga iaitu standard pembelajaran yang ketiga di mana cikgu nak menentukan sudut apabila nilai sinus, cosinus dan tangent sudut tersebut diberi. Okey, kita akan tengok bagaimana pula kita nak menentukan sudut. Sebelum ni dia bagi sudut, kita cari nilai. Sekarang dia bagi nilai dan kita perlu cari sudut pula. Jadi hari ni kamu kena set kamu punya mind, kita akan menggunakan pada kalkulator kamu shift sin, shift cos dan shift tangent. Kita terbalikkan di mana nilai telah diberi tapi sudut kita tak tahu dan kita nak cari. Okey. Baik, kita sambung. Kita tengok yang pertama. Antara langkah-langkah, ada 3 langkah untuk kita nak menyelesaikan soalan ni. Yang pertamanya, kita kena kenal pasti dulu sukuan berdasarkan tanda positif atau negatif pada nilai fungsi trigonometri. Maksudnya, bila diberi, contohnya dia kata sin 0.932. Macam tu dia bagi. Kan selalu kan dia bagi dia bagi sudut kan sin 30. Kita tahu sin 30 di sukuan 1. Jadi pertama sekali kita tengok yang 0.9323 tu dia positif ke negatif. Dan dia apa? Sin ke cos ke tangent. Kalau dia sin maksudnya kita tahu. Dia akan kalau sin dia positif bermaksud kita kena faham bahawa dia akan berada di 2 sukuan. Sukuan pertama dan sukuan kedua. Jadi kita perlu cari kedua-dua sudut itu. Kita perlu cari. Maksudnya di sini pada hari ini nanti jawapan kamu tu takkan ada satu jawapan lah. Dia akan ada 2 jawapan. Okey, bergantung kepada nilai tu, nilai yang dia bagi. Okey, yang kedua. Langkah yang kedua, nampak sebab tu cikgu kata sudut rujukan sepadan ni memang sangat penting. Bila yang kedua, lepas kita dah tentukan nilai positif dan negatif pada nilai fungsi tadi dan kemudian benda pertama yang kita kena buat adalah cari sudut rujukan sepadan. Ini step kedua. Dan step yang ketiga, barulah kita hitung sudut itu berdasarkan sukuan yang telah kita tentukan tadi. Dia ada di sukuan ke berapa dan kita akan tentukan kat situ.
Okey? Okey, baik. So kita terus pergi kepada contoh. Kita terus pergi kepada contoh. Okey, contoh yang pertama. Inilah maksud cikgu. Dia bagi kat kamu sin theta sama dengan 0.6157. Di mana sudut itu mesti berada di antara 0 darjah sampai 360 darjah. Jadi kamu nak hitung sudut. Maksudnya kamu nak tahu dengan nilai 0.6157 itu berapa sudut dia. Dia macam terbalik, kamu faham tak? Dia sekarang ni terbalik. Kalau kamu refer balik apa yang kamu duk buat daripada worksheet 1 tu, daripada mula cari sudut rujukan sepadan, lepas tu dia bagi sudut, kamu cari nilai. Sekarang sudut tak ada, nilai ada. Tapi macam mana kita nak cari sudut? Ikut langkah yang tadi. Apa dia kata? Step pertama, sin theta sama dengan 0.6157. Kamu akan step pertama, kamu akan tentukan dulu tanda positif. Kamu tengok 0.61 ni, dia tanda positif. Bila dia tanda positif bermaksud sin. Tengok sin pula. Sin ini kalau dia dah tanda positif, bermaksud dia hanya akan berada di sukuan pertama dan sukuan kedua. Itu kita kena tentukan dulu. Maksudnya kita ikut step yang dia bagi tahu tadi. Tentukan dulu nilai positif negatif dan cek. Ni sin ke cos ke apa? Bila dia dah bernilai positif, maksudnya kita faham bahawa yang bernilai sin yang bernilai positif hanya ada pada sukuan 1 dan sukuan 2. Jadi bermaksud nanti kamu mesti ada 2 nilai sudut yang kamu perlu senaraikan. So kalau dah pada sukuan 1 tak ada masalah sebab dia memang dah jadi sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan. Cuma nak cari sukuan 2 kena ambil 180 tolak sudut rujukan sepadan. Jadi step kedua, cari sudut rujukan sepadan dulu. Okey, macam mana nak cari? Inilah kita akan menggunakan kaedah menggunakan tekan kalkulator shift sin. Maksudnya kita pindahkan sin ni ke sini, dia akan jadi sin kuasa negatif 1. Tapi dalam kalkulator kamu just tekan shift sin. Okey, baik, seorang boleh tekan tak dalam kalkulator? Selepas kita tekan shift sin kita dapat berapa? 38.00. 38.00. Jadi kita round off jadi 38. Okey. So sudut dia ialah 38. Apa cikgu boleh kata? Ini ialah sudut rujukan sepadan. Memandangkan dia dah ada di sukuan 1, jadi kita kena ambil sudut itu. Nanti kamu akan perhatikan di mana sudut rujukan sepadan tak diambil. Yang ni kebetulan. Kebetulan sin itu positif dan dia berada di sukuan 1 dan 2, maka kita kena ambil sudut 38 itu sebagai satu jawapan. Okey. Kemudian, selain daripada dia ada di sukuan 1, dia juga ada di sukuan yang kedua. Untuk mencari sudut di sukuan kedua, ambil 180 tolak dengan sudut rujukan sepadan. Jadi kalau kita ikut step yang ketiga, cari sudut berdasarkan sukuan yang dikenal pasti. Maksudnya kita dah detect dah tadi. Oh, dia ada dekat sukuan 1 dengan sukuan 2. Tadi aku cari tadi 38 tu sukuan 1 punya sudut. Sekarang aku kena cari yang sukuan 2. Yang kamu faham awal-awal, kalau nak cari apa-apa sudut di sukuan yang kedua, kita kena ambil 180 tolak sudut rujukan sepadan. Jadi cikgu pun ambil 180 tolak 38 dan cikgu dapat 142. So kalau cikgu nak gambarkan dalam satah ni macam ni lah. Ini sukuan 1 punya sudut. Dan ini sukuan 2 punya sudut. 142. Okey, jadi apa jawapan akhir? Jawapan akhir kita ialah 38 darjah dan 142. Kenapa cikgu ambil dua-dua? Sebab cikgu dah detect bahawa sin yang positif akan berada di sukuan 1 dan sukuan 2. Jadi ini mewakili sukuan 1, ini mewakili sukuan 2. Okey, boleh ni? Boleh faham tak ini? Boleh. Ya, dia senang je. Okey. Ya. Graf itu kena lukis kau. Graf tak perlu lukis. Ini cikgu just nak bagi kamu faham saja. In case, kenapa cikgu bagi juga dalam bentuk graf supaya kamu bersedia. In case lah dia tanya dalam kertas 1. Dia tanya berdasarkan nilai berikut,
Mana satukah graf yang mewakili nilai sin 0.6157. Contoh. Jadi kita buat persediaan untuk semualah. Okey. Baik. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, kalau kita tengok kat sini dia bagi apa? Cos theta negatif 0.4226. Negatif 0.4226. Jadi kita nak hitung sudut. Buat benda yang sama. Step pertama tadi cikgu kata apa? Tentukan dulu. Kalau kamu tengok dekat sini, cos dan nilai dia ialah negatif. Okey, cikgu tanya kamu. Kalau cos yang bernilai negatif, dia berada di sukuan ke berapa? 2 dan 3. 2. Bagus. Itu cikgu nak pada kamu. 2 dan 3. Okey, 2 dan 3. Jadi bermaksud jawapan kamu, di akhir jawapan kamu nanti, mestilah senaraikan sudut yang berada di sukuan kedua dan ketiga. Yang sukuan 1 tak perlu senarai. Sukuan 1 hanya nak cari sudut rujukan sepadan je. Tapi dia hanya sebahagian jalan kerja kita. Masa jawapan akhir jangan senarai. Jangan tulis. Nanti takut pemeriksa ingat kamu ni tak faham. Okey? Jadi step kedua, cari sudut rujukan sepadan. Apa pun kena cari sudut rujukan sepadan dulu. Jadi macam mana nak cari? Shift cos. Cuba tekan. Shift cos 0.4226. Berapa sudut dia? 65. Okey, bagus. Kita dapat 65. 65 jangan ambil sebagai sudut. Dia hanya menjadi rujukan kita saja. Dia menjadi rujukan sepadan kita saja. Yang kita nak cari ialah daripada sukuan 2 dan sukuan 3. Baik, cikgu tanya kamu lagi. Kalau sukuan kedua, macam mana nak cari sudut dia? Apa kita buat? 180 minus 65. Bagus. Okey. Kalau sukuan 3? Sudut itu kan Macam mana? Kalau tak sebelum ni kita ambil sudut tolak, betul tak? Betul tak? Kan kamu akan ambil sudut tolak 180, kamu dapat sudut rujukan sepadan, betul? ya. Kan? Okey. Kemudian sekarang ni kalau terbalik, apa kita nak buat? Kalau cikgu nak cari theta, cikgu akan ambil 180 tambah sudut rujukan sepadan. Setuju tak kalau cikgu pindah ni? Ya. Logik kan? Logik kan? Logik kan? Yang kamu faham mula-mula dulu, semua sudut tu kamu tolak 180, kamu dapat alfa. Kalau kamu cek balik apa kita punya nota awal-awal tu kan, kamu akan ambil untuk aku nak cari alfa pada sukuan 3, aku akan ambil total sudut tu tolak 180. Tapi sekarang aku dah ada sudut rujukan sepadan. Bermaksud aku kena ambil 180 tambah dengan sudut rujukan sepadan. Logiklah di situ. Jadi step ketiga, cari sudut berdasarkan sukuan yang dikenal pasti. Kemudian yang pertama ni di sukuan yang kedua. Macam tadi kawan kita dah kata, Tinura dah kata 180 tolak 65, 115. Kalau sukuan ketiga, kita setuju sepakat kata 180 tambah dengan sudut rujukan sepadan. Macam mana cikgu tambah sudut rujukan sepadan? Cikgu dah tunjukkan dekat sini. Yang kamu faham, dulu sudut tolak 180 dapat sudut rujukan sepadan. Sekarang aku tak ada sudut. Aku nak cari sudut rujukan sepadan, kena ambil 180 tambah sudut rujukan sepadan dan kita akan dapat sudut dia 245. Jadi ni untuk sukuan yang kedua, yang ni untuk sukuan yang ketiga. Ini hanya sekadar lakaran, gambaran untuk kamu lebih faham. Okey, so jadi jawapan akhir apa cikgu? Sudut ialah sama dengan 115 atau 245. Okey. Boleh faham ni? Yang kedua, contoh kedua ni boleh faham? Boleh. Boleh sebab dia bernilai negatif. Sebab dia bernilai negatif. Okey. Baik, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, dia bagi tangent theta sama dengan negatif 1.4826. Okey, step pertama. Benda yang sama. Okey, tangent negatif. Tangent, itu negatif pula. Kamu rasa dia ada di sukuan ke berapa? 2, 4. 2 dan 4. Bagus. Yang tu kamu detect dulu. Okey. Itu step pertama. Kenal dulu dia ada sukuan ke berapa. Baru kita senang nak cari. Sukuan kedua dan sukuan keempat. Okey, kita dah catat. Kemudian kita akan buat apa? Cari sudut rujukan sepadan. Bagaimana cara? Tekan shift tangent
shift tangent 1.4826. Okey, dapat berapa? 56. 50? 56. 56. Okey, kita dapat 56. Okey, baik. Once bila kita dah dapat, tak boleh ambil 56. 56 ni hanya rujukan. Sebab sudut yang kita perlu cari adalah di sukuan kedua dan sukuan keempat. Apa kamu faham? Macam mana nak cari sukuan kedua? 180 tolak theta. Macam mana nak cari sukuan keempat? 360 360 tolak. Tolak theta. Tolak sudut kita lah. Tolak sudut rujukan sepadan. Oh, bukan tolak theta, tolak alfa. Sila. Sebab kita sekarang ada alfa. Okey. So kita tolak sukuan yang kedua. Okey. Sukuan yang kedua 180 tolak 56 dan kita akan dapat 124. Kemudian yang kedua 360 tolak 56 kita akan dapat 304. Dan sudut yang kita perlu ambil perlu kita catat dalam jawapan kita ialah 115 atau 245. Dia boleh tanya pada kedua-dua kertas. Kalau kita ikut format lama, Cikgu. soalan, ya. Yang ni dua-dua Salah. pun 124 tak betul kan lah tu. 304. Okey, terima kasih. So, yang ni betul kan ni? Ini pun salah. Salah Betul. tulis kat sini. Okey, nanti cikgu betulkan. Okey, so jadi ini cara dia. Dia kadang-kadang dulu dia keluar ni benda ni kertas satu saja. Tetapi sekarang ni kita tak boleh nak ramal. Jadi kita boleh kata mungkin boleh keluar dalam kertas dua. Jadi cikgu harap dia hanya keluar pada kertas satu lah. Tapi kalau dia keluar pada kertas dua pun sebenarnya kita boleh mampu buat je. Sebab dia tak susah pun. Untuk level kamu, cikgu rasa kamu mampu. Okey, baik. Ini yang pertama lah, maksudnya kita nak menentukan sudut apabila nilai sinus, cosinus dan tangent diberi. Okey, ini cara dia. Okey, cikgu dah tunjuk 3 contoh. Baik, cikgu masuk part yang kedua. Okey, bahagian nisbah trigonometri ni yang terakhirnya ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, cosinus dan tangent. Jadi bagaimana cara kita nak menyelesaikan masalah kat sini? Okey, kalau diberi soalan dia level lah. Level tinggi lah yang ni. Okey, contoh cikgu ada gambar rajah kat sini. Dia kata dalam rajah di sebelah, QRS ialah garis lurus. Diberi QS sama dengan 8 cm. Dan QR sama dengan RS. Dia nak suruh hitung apa? A, cos X. Okey, dia nak suruh hitung cos X. Dan B, dia nak suruh hitung tangent. Cikgu rasa ni tangent Y ni. Tangent Y. Okey? Tangent Y. Cikgu tak betul kan? Okey. So sekarang ni kita buat yang pertama A. Kita nak buat soalan A. Okey, kita tengok Dia bagi dekat situ QS sama dengan 8 cm. Kalau QR sama dengan RS, kamu rasa QR saja berapa cm? 4. Yes. 4. Jadi, segala maklumat yang diberi, kamu catat dulu pada gambar rajah. Kamu conteng dulu pada gambar rajah. So, 8 bahagi 2, jadi cikgu akan dapat situ 4 cm, 4 cm. 4 cm, 4 cm. Okey, kemudian dengan cikgu dapat cari QR ialah 4 cm, kamu rasa cikgu boleh cari tak PR? Boleh, 5. Cikgu nak buat macam mana? Okey, bagus. Ada pelajar yang dia dah hafal. Basic trigonometri ni dia dah hafal. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Kalau cikgu, yang itulah antara yang cikgu boleh ingat. Tapi kalau tak ingat, kalau jenis yang tak ingat, kamu boleh masukkan dalam formula trigonometri. Disebabkan kamu nak cari garisan paling panjang, iaitu hypotenuse. Ini hypotenuse lah. Kalau kita nak cari garisan yang paling panjang hypotenuse, kita akan ambil 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 dan kita akan punca kuasakan dia dan kita akan dapat 5 cm. Cari make sure semua nilai ada dulu. Okey, dah selesai barulah kita akan tengok. Kita akan tengok macam ni. Macam cikgu tunjuk kat kamu. Cos X. Okey, kenapa cikgu kata cos X itu berada di antara 270 ke 360? Kenapa cikgu kata macam tu? Cikgu zoom sikit. Cuba kamu tengok kat sini. Cos
sudut X ni dia adalah nak mencantumkan nak dapatkan satu bulatan kan. Kalau cikgu potong sini, cikgu buat garis straight sini, cikgu potong sini. Okey. Ini sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Kalau kamu tengok kat sini, dia dari sini sampai sini. Okey? Maksudnya boleh dikatakan dia sampai sini lah, sampai sini. Dia terlajak sampai sini. Dia boleh dikatakan dia tinggal sikit je kat sini. Okey? Dia boleh dikatakan dah nak maksudnya sudut dia tu dia memang dah masuk ke sukuan keempat. Kalau kamu tengok, kamu bulatkan dia, dia memang dah masuk kepada sukuan keempat. Bila dia masuk pada sukuan keempat, sebab itulah sudut dia, nilai X tu nanti mesti di antara 270 ke 360. Tengok, dia pun tak bubuh tanda sama kan dekat sini. So bermaksud dia mesti lebih daripada 270. Sebab kalau kamu dapat tepat 270, dia masih berada di sukuan yang ketiga. Tapi kamu kena lajakkan dia sebab kalau kamu tengok dia nak buat satu bulatan dah. Maksudnya dia dah masuk kepada sukuan yang keempat dah. Bila once dia nak masuk pada sukuan keempat, kita faham bahawa dia hanya berada di 270 sampai 360. Jadi kita dah set kita punya mind, maksudnya dia dah ada di sukuan keempat. Bila kita faham dia ada di sukuan keempat, baru senang kita nak buat kerja kita. So apa kita buat seterusnya ialah kita akan Okey, berada di sukuan keempat. Okey, cikgu dah tulis. Kemudian next step kita cari sudut rujukan sepadan. Okey, sepadan. Okey, cari sudut rujukan sepadan X ialah QPR. Bermaksud, kalau cikgu dah tahu X itu nak menghampiri bulatan, jadi baki dia tadi, baki dia dekat sini ni, ini ialah sudut rujukan sepadan. Cikgu wakil sebagai alfa. Jadi QPR itu mewakili sudut rujukan sepadan dia. Okey, nanti kamu akan tengok. Kamu akan tengok untuk Y saja kamu akan nampak. Baru kamu akan faham kenapa X itu berada di sukuan keempat. Okey. Kemudian kita cari dulu sudut rujukan sepadan. Macam mana kita nak cari? Cos X kita tahu kan? Kita tahu bahawa kalau dia berada di sukuan keempat, maka cos dia adalah bernilai positif. Sebab tu cikgu tulis siap. Cos positif, cos QPR. Yang ni macam mana cikgu tahu? Kamu dah belajar. Kalau kamu nak cari sudut theta, kamu mesti tahu sudut rujukan sepadan dan tentukan dia berada di sukuan yang keberapa. Tengok, kamu ikut step cikgu je. Pertama, apa pun jadi, tahu dulu sukuan keberapa. Yang kedua, kenal pasti mana sudut rujukan sepadan dia. Once bila dah tahu dah sukuan keberapa, dah tahu dah sudut rujukan sepadan, maka kamu boleh tahu yang ini aku nak letak positif ke negatif. Cos ini aku nak letak positif ke negatif. Sebabkan kamu dah decide tadi dia sukuan keempat, maka kamu faham sukuan keempat itu cos positif. Jadi sebab itulah kita letak dekat sini positif. Okey. Sebab tu kita kena detect dulu. Sebenarnya menyelesaikan masalah untuk level soalan ni pun memang tak susah. Okey, kena faham itu je. Sebab tu cikgu kata, daripada awal cikgu ajar langkah, kenal dulu sukuan berapa, tentukan sudut rujukan sepadan, baru boleh cari yang seterusnya. Okey, next step. Cikgu ambil 3/5. Kenapa? Ini pun kamu dah belajar. Cos adalah bersamaan dengan, kan kamu betul? COH kan? Opposite over hypotenuse. Kalau kamu refer sudut rujukan sepadan, cikgu zoom kat sini ya. Kalau kamu refer sudut rujukan sepadan kat sini, okey, bermaksud kamu nak cari cos dia. Cos mestilah opposite over hypotenuse. COH. Jadi kamu kena hafal benda tu juga. Okey. Okey, so opposite over hypotenuse. Jadi apa cikgu buat? Cikgu sekarang kenapa? Adjacent ke? Adjacent kan? CAH kan? Cikgu yang salah. Ya. AOH. Okey. Cikgu salah. Jangan ambil opposite. Ambil A. Adjacent. Boleh ke? Kamu boleh faham tak ni? Kenapa cikgu dapat positif 3/5? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh Okey, sebab sekali lagi cikgu ulang Pertama cikgu nak cari cos X. Okey. Bagi pelajar yang tak dapat lagi, pertama cikgu nak cari cos X. Cikgu tengok tadi X tu ada dekat sini.
Bila dia nak buat satu bulatan kelas, bermaksud dia telah masuk ke sukuan 4. Actually, yang ini tak tulis pun tak apa. Tak tulis pun tak apa. Kamu tahu dulu dia sukuan berapa cukup dah. Memudahkan kerja kita. Kamu tahu dia ada di sukuan keempat. Lepas kamu tahu di sukuan keempat, baki dia tu akan jadi alfa, sudut rujukan sepadan. Sebab kalau kita nak tengok X ni, kita tak boleh cari nilai dia. Kita kena minta tolong sudut rujukan sepadan. Kerana sudut rujukan sepadan berada dalam ruang segitiga. Memudahkan kita nak cari nilai. Memudahkan kita nak cari. Jadi, cikgu tengok, okey, kalau dia dah ada sukuan keempat, bermaksud dia nak bagi cos. Cos bermaksud kalau sukuan keempat, dia akan jadi positif. Nah, sebab tu cikgu letak positif cos QPR. QPR ni apa cikgu? Sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan. Cikgu letak kat situ. Okey. Kemudian cikgu hafal balik formula hari tu, nota cikgu bagi. So, ketua ni, kalau cikgu nak cari cos adjacent over hypotenuse. Jadi sebelahan ni A over hypotenuse kat sini. So sebelahan 3 hypotenuse 5. So cikgu terus masukkan positif 3/5. Cikgu masukkan saja. Positif 3/5. Okey. So ini je lah jawapan dia. Either positif atau negatif. Sebab dia tak suruh cari sudut tau. Dia suruh cari nilai saja. Cos X. Dia tak suruh cari nilai X. Kalau kita nak buat sambungan kan. Contohnya dia kata cari nilai X. Macam mana kita nak buat sambungan? Cari nilai X. Dengan kita dah tahu dah. Cos X ialah positif 3/5. Kalau kita nak cari X saja, maksud kita kena guna balik konsep tadi. Shift cos 3/5. Ini sambungan lah. Tapi sebab sekarang dia suruh cari cos X saja. Okey. Kita tengok yang B. Tangent. Cikgu tukar ni. Tangent Y. Nanti kamu tolong betulkan. Tapi kamu tak payah salin nota ni. Kamu terus nak pergi buat latihan saja dalam worksheet. Okey. Kalau dia suruh cari tangent Y guna maklumat yang sama. Okey, kita perhatikan kat mana tangent Y di sini. Kalau kamu tengok tangent Y ni dia macam net macam tu kan. Kamu rasa-rasalah. Okey, dia berada di suku yang keberapa? Kalau kamu tengok pada ni garis lurus ni. Kamu rasa dia ada di suku yang keberapa? No. Yes, bagus. Dia berada di sukuan kedua. Macam mana cikgu tahu cikgu? Sebab kamu pun boleh main agak-agak kan. Garis lurus, dia macam ni kan. Kalau kita perhatikan balik satah yang cikgu ajak kat kamu tu. Kan macam ni. Okay. Kalau satu garis lurus ni 180, maksudnya dia dah sampai sukuan kedua. Kalau dia potong di sini dan sudut tu sampai sini ialah Y, baki dia di sini ialah alpha. Maksudnya dia sedang berada di sukuan yang kedua. Macam mana saya nak tahu kalau itu sukuan yang ketiga? Macam mana dia akan lukis? Dia mesti akan buat contoh kan. Dia akan buat macam ni lah. Dia akan pusing sikit. Mungkin segitiga tu dia akan letak kat bawah ni. Macam ni. Contohnya macam tu. Okay. Kemudian dia akan bagi tahu sini X. Tapi yang ini semua tak ada lah. Tanda-tanda ni semua tak ada. Cuma kita kena faham takat mana dia berada. Macam mana pula kalau sukuan keempat? Macam tadi cikgu kata, sukuan keempat tu dia akan betul-betul nak membentuk satu bulatan. Jadi dia akan potong di sini. Tadi segitiga tu kat sini. Macam tu. So kita tahu dah yang ni alfa, maksudnya yang ni ialah sudut dia. Itu cara dia. Kita boleh perhatikan je. Senang. Kalau sudut yang kedua, sukuan yang kedua, dia memang kamu akan tengok dia berada pada satu garis lurus. Maksudnya kamu faham dia memang dah sukuan kedua. Yang kita nak confuse sikit tu adalah sukuan ketiga, sukuan keempat. Tapi kalau kamu banyak latihan, memang kamu akan nampak bentuk dia. Dia tak akan jadi masalah. Jadi kat sini dia berada di sukuan yang kedua. Faham itu dulu? Okey, yang ni kamu tak tulis pun tak apa. Yang penting cikgu nak kamu faham dia ada di sukuan ke berapa? Sukuan 2, 3 atau 4. Okey, lepas tu cari sudut rujukan sepadan. Jadi pada masa ni sudut rujukan sepadan tu di sini. Partner dia kan? Tak boleh ambil tempat yang tadi pula. Tak boleh lah. Ni dah jadi sudut rujukan sepadan. Alfa. Okey. Alfa tu apa cikgu? Sudut rujukan sepadan. Okey. Bila kita dah tahu dah, kamu dah terror dah sudut rujukan sepadan. Okey. Sekarang dia bagi apa?
dia bagi tangent. Okey, tak apalah. Kita tengok macam mana dia buat. Kenapa dia buat negatif lah? Siapa boleh jawab soalan cikgu? Kenapa dia buat negatif? Sukuan 2 tan. Sukuan 2. Jadi negatif. Yes, bagus. Kita tengah cerita tentang suku yang kedua, soalan bagi tangent, maka tangent dia akan bernilai negatif. Okey, kalau kamu hafal tadi, ketua. Kalau tangent adalah opposite over adjacent. Tak boleh tiru yang tadi dah. Sekarang opposite dah jadi lain. Sebab sudut di sini, maka opposite kat sini. Okey, opposite kat sini. Jadi adjacent kat mana cikgu? Sebelah dia. Gerak-gerak pula. Adjacent. Adjacent jadi sebelah dia. Okey? So dia duduk kat situ. Jadi berapa nilai dia? Apa nak bagi? Apa nak try? Tangent X sama dengan Negatif 3/4. 3/4. bagus. Macam tu je lah, senang je. Habis lah, itu je lah jawapan dia. Okey? Famous kat mana ni cikgu? Kalau ikut format lama, soalan ni semua famous pada kertas 1. Tapi sekarang ni cikgu tak boleh kata lagi dia mungkin kat kertas 1 je. Cikgu harap dia dekat kertas 1 supaya kamu ada pilihan jawapan, kamu tak ragu-ragu. Dah biasa buat dan kamu tahu nak buat. Okey. Sekarang kita pergi tengok worksheet sikit. Okey, kita tengok worksheet sikit apa yang kamu nak kena buat. Okey. So, kalau hari tu kamu dah siap sampai worksheet 5, betul ke? Betul. Okey. Sekarang kita masuk worksheet 6. Okey. Worksheet 6, cikgu zoom kepada soalan 1. Dia buat benda yang sama je. Okey, dia suruh bundarkan jawapan. Cuma dia kata bundarkan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Maksudnya kena bundarkan nilai sudut kamu tadi. Okey, baik. Contoh yang pertama. Sin 0.6157. Yang ni cikgu ambil sama dengan contoh. Tapi lebih kurang sama dengan contoh, cikgu tak mau tunjuk lah. Cikgu nak ambil soalan lain. Contoh cikgu ambil soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 ada negatif. Bagi faham negatif. Cos theta sama dengan negatif 0.321. Step pertama tadi cikgu kata apa? Siapa ingat step pertama? Cari suku. Yes, cari sukuan. Cos. Ya. Cos negatif. Sukuan berapa? 2, 3. Sukuan 2 dan 3. 3. Catat dulu kat tepi. Cuba jadi rujukan kita. Okey. Tu step pertama. Step kedua buat apa? Cari sudut rujukan. Cari sudut rujukan. Bagus. Negatif. Cos theta sama dengan bukan cos theta. Cikgu nak cari theta kan? Cos negatif 1. Cos theta sama dengan shift kan? Betul tak? Dapat apa? $33.68. Okey, bundarkan terus jadi 34. 33.34. Okey, tadi berapa Tinuka dapat? 33. 68. Okey, tengok sini 6 6 means kena tambah 1 kat sini. Sebab apa? Sebab dia dah bagi tahu bundarkan kepada satu tempat perpuluhan. Jadi dia kalau boleh dia tak mau ada perpuluhan lah kalau boleh. Okey, biar je 34. Okey, 34 ini adalah sudut rujukan sepadan, tetapi kita nak cari asalnya kita nak cari yang sukuan kedua dan sukuan ketiga. Okey, baik, yang pertama, macam mana nak cari sudut di sukuan yang kedua? 180 tolak 34. Yes, bagus. Berapa jawapan? Cikgu. Ya. Tadi kena letak negatif kah? Kalau kamu letak negatif, dapat negatif kan? Tak. Jawapan Tak lain. Dapat apa? 146. Oh, jangan letak negatif. Silap. Jangan letak negatif. Kelas? Sebab kita nak cari sudut rujukan sepadan. Tak payah letak negatif. Sebab negatif tu hanya nak menentukan dia tu sukuan ke berapa. Itu je. Okey. So, 180 tolak 34. 146. 46. Okey. Yang sudut yang kedua berada di sukuan ketiga. Sukuan ketiga tadi nak buat macam mana?
180 tambah 34. Macam tu. Okey, so dapat apa? 214. 214. Okey. Boleh dapat macam mana nak buat dia? Kita pilih Boleh. satu lagi. Okey, kita pilih satu je lagi, kemudian kita boleh tamat kelas kita. Menyelesaikan masalah tu cikgu nak kamu cuba sendiri buat. Okey, tangen 0.391. Tangen positif. Satu, Sukuan ke berapa? 1 dan 3. 1 dan 3. Itu decide dulu. Sukuan ke berapa? Selepas dah decide, baru cari shift tangen 0.7391. Dapat apa? 36. 36. 6. Okey, 36 ni diterima sebagai jawapan kerana dia memang ada di sukuan 1. Itu syarat dia, kena ambil. Jadi yang tinggal kita nak cari ialah di sukuan yang ketiga. Okey? Sukuan yang ketiga. So sukuan yang ketiga macam mana nak cari? 180 tambah 36. Pandai. So dapat apa? 216. 216. 216. Okey, jadi akhirnya jawapan kita adalah 36 dan 216 darjah. Syarat dia mesti ada 2 jawapan. So kamu kena decide betul-betul dia berada di sukuan ke berapa. Dan seterusnya cikgu nak kamu juga selesaikan worksheet 7. Worksheet 7 penyelesaian masalah. Cikgu nak tengok dulu kamu try buat. Kalau ada soalan yang tak boleh buat, barulah hari Isnin kita akan bincang sedikit sebelum kita masuk kepada bahagian yang kedua, graf trigonometri. Masuk graf trigonometri dan kita akan selesailah kita punya tajuk bab 6. Okey, so cikgu harap cuti ni relax-relax boleh buat 2 worksheet bagi siap. Okey, so ada apa-apa tak sebelum kita nak tamat kelas? Tak ada. Tak ada. Ada apa? Okey? Okey, so sekejap cikgu nak stop dulu.